Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 dan saya Ahmad Hilmi Bahmat Mazuki bersama rakan-rakan saya yang lain, iaitu Nur Nadirah Edina binti Jafri, Qaulah binti Abdullah, Nur Aina Hani binti Abdul Razak, Imtiaz Nabahah binti Hashim, Quratul Aini binti Mustafa dan Siti Marjan binti Muhammad Najib. Okey, baik. Kami akan bincangkan beberapa tajuk, iaitu bacaan sakta, sejarah ringkas penulisan Al-Quran, sejarah penandaan Al-Quran dan perbezaan resam Usmani dan resam Imla'i. Okey, baik. Saya akan mulakan dengan tajuk yang pertama, iaitu bacaan sakta. Okey. Dari segi bahasa, maksud sakta ni adalah berdiam, dan dari segi istilah adalah menghentikan bacaan sekejap tanpa bernafas dengan kadar masa 2 harakat dan menyambung bacaan semula dengan nafas yang sama. Okey, baik. Dan ia hanya berlaku pada keadaan wasal sahaja, tidak berlaku pada keadaan waqaf. Boleh dikenali dengan tanda huruf sin kecil yang terletak di atas huruf akhir kalimah. Okey, baik. Sakta ini adalah perbuatan menghentikan bacaan selama 2 harakat, dan wasal ni pula adalah menyambung bacaan tersebut menggunakan nafas yang sama, tak tarik nafas barulah maksud dia. Okey, baik. Okey, seterusnya ada 4 tempat yang wajib sakta sekiranya memilih untuk wasal. Okey, dapat kita lihat dalam surah Al-Qiyamah ayat 27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qila man raq. Okey, ada ayat seterusnya dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey, dan seterusnya kita akan pergi ke surah Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Dan akhir sekali dalam surah Yasin ayat 52. Qala ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Okey, baik. Untuk ayat 27 surah Al-Qiyamah dan ayat 14 surah Al-Mutaffifin lebih afdal diwasalkan berserta sabta, manakala ayat pada Al-Kahfi ayat 1 dan surah Yasin ayat 52 pun adalah lebih afdal diwakafkan, sebab surah Al-Kahfi dan surah Yasin tu dia sabta tu pada hujung ayat, hujung ayat lah, dan lepasnya tu panjang, takut mengganggu pembacaan kita lah. Maksud saya panjang tu, ayat selepas itu panjang, takut kita tak cukup nafas ke apa ke, macam tu. Okey, baik. Seterusnya harus sakta pada 2 tempat sekiranya memilih untuk wasal. Okey, bahagian ni saya tak berapa faham, jadi saya minta bantuan ustaz untuk menerangkan, sebab saya takut saya tersalah terang ataupun salah tafsir, dan saya pun tak berapa faham bahagian ni, jadi saya minta maaf. Baik, terima kasih. Seterusnya saya akan bagi rakan saya untuk bentang tajuk yang seterusnya. Okey, tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qaulah binti Abdullah, bernombor metrik di 19-311-947. Okay, saya akan menyambung slide sejarah ringkas penulisan Al-Quran. Okay, Al-Quran yang kita baca pada hari ini lengkap dengan titik dan tanda baris serta wakaf yang mudah untuk kita membacanya. Kemudahan yang telah kita dapat pada hari ini sudah melalui 5 fasa, bermula dengan penulisan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala oleh sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Setiap ayat yang dibawa oleh Jibril dihafaz oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian baru dibacakan kepada sahabat. Nabi SAW menghafaznya dengan teliti bagi mengelakkan dari tertinggal perkataan tertentu atau huruf tertentu. Baginda mengulangi bacaan ketika qiyamul lail dan solat. Setahun sekali Nabi SAW ditasmih oleh Jibril dalam bulan Ramadan
secara bertadarus bersama-sama. Pada akhir hayat baginda, Jibril mentasmiknya sebanyak 2 kali. Setelah baginda tiada, sahabat berusaha dan bersungguh-sungguh menghafaz dan mempelajari serta memahaminya dengan menjauhi kenikmatan tidur dan rehat. Sebagaimana Rasulullah SAW, sahabat turut memanfaatkan masa malam mereka untuk memantapkan hafalan mereka. Walaupun ketika hayat baginda, Al-Quran dipelajari menerusi hafazan dengan cara sahabat bertalaki bersama Rasulullah SAW, baginda akan meminta sahabat yang dipertanggungjawabkan untuk menulis wahyu Allah SWT itu secepat mungkin. Dalam kalangan sahabat, terdapat 6 penulis Al-Quran yang paling popular, yang terdiri daripada Abdullah ibnu Sa'ad, Uthman ibnu Affan, Ali ibnu Abi Talib, Ubay ibnu Ka'ab, Zaid ibnu Sabit dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Sebenarnya Rasulullah SAW mempunyai 44 penulis, tetapi 6 tokoh itu menjadi penulis tetap wahyu, manakala sahabat yang lain ada ditugaskan menulis surat rasmi. Ketika itu penulisan dibuat pada kulit atau ar-riqaq, tulang unta dan kambing yang sudah disamak al-aktaf, pelepah tamar al-usyuk, ketulan batu al-likhaf dan potongan kayu al-aktab. Fasa pertama ialah tulisan ayat Al-Quran tanpa baris seperti yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, kemudian dibacakan kepada sahabat. Justru ulama bersepakat Al-Quran sudah ditulis kesemuanya semasa hayat Rasulullah SAW. Menurut pensyarah Jabatan Bahasa Asing, Jabatan Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia UPM, Dr. Abdul Rauf Hassan, ketika itu Al-Quran tidak dikumpulkan, sebaliknya tulisan ayat suci itu berada dalam simpanan baginda, isteri serta sahabat. Pada masa itu, iaitu sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, ayat Al-Quran tidak dihimpunkan dalam satu mushaf. Ini disebabkan kepada beberapa faktor. Faktor yang menyebabkan Al-Quran tidak dihimpunkan dalam satu mushaf sewaktu zaman Rasulullah adalah faktor yang pertama, tidak ada faktor yang membolehkan untuk dikumpul satu mushaf daripada kemudahan penulisan, sedangkan sewaktu itu ada ramai hufaz dan qurra. Faktor yang kedua adalah ada di antara ayat yang diturunkan itu nasikh dan mansukh. Yang ketiga, ayat Al-Quran tidak diturunkan sekaligus tetapi secara beransur-ansur. Faktor yang terakhir, setiap ayat yang diturunkan adalah atas satu-satu faktor, sebab dan peristiwa. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadirah Irudina binti Jafri, bernombor matrik D193111872. Saya akan sambung topik yang berkaitan sejarah ringkas penulisan Al-Quran. Pada zaman Khalifah pertama, iaitu Saidina Abu Bakar, ramai orang Islam yang keluar daripada agama Islam sehingga beliau memerangi golongan itu supaya kembali kepada ajaran Islam. Hingga tercetuslah peperangan Al-Yamamah pada tahun 12 Hijrah. Pertempuran besar itu menyebabkan kematian hampir 70 orang penghafaz Al-Quran. Disebabkan oleh itu, Saidina Omar mencadangkan kepada Saidina Abu Bakar supaya dihimpunkan helaian ayat-ayat Al-Quran yang ditulis berasingan sebelumnya, kerana bimbang akan kehilangannya dengan sebab kematian hufaz. Pada mulanya, beliau ragu-ragu kerana Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah melakukannya dan takut seandainya berlaku perubahan ayat ataupun pertukaran ayat Al-Quran. Selepas dibincang dengan teliti atas alasan masalah dan untuk memudahkan penghafaznya serta mengelakkan daripada hilang ataupun luputnya ayat Al-Quran, maka Saidina Abu Bakar bersetuju untuk dikumpulkan ayat Al-Quran itu. Maka Zaid bin Thabit serta beberapa jawatan kuasa yang lain
dilantik bagi meneruskan usaha penulisan Al-Quran. Al-Quran kemudiannya ditulis oleh Zaid hasil pengumpulan daripada lembaran yang ada dan akhirnya diikat kemas. Turutan ayatnya disusun sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Mushaf ini diserahkan kemudiannya kepada Saidina Abu Bakar. Selepas kewafatannya, diserahkan pula kepada Saidina Umar bin Al-Khattab. Selepas beliau wafat, mushaf ini dipindahkan ke rumah Hafsah, isteri Rasulullah SAW, yang juga anak kepada Saidina Umar, sehingga ke saat pengumpulan dan penyusunan Al-Quran pada zaman Khalifah Uthman. Apabila berlakunya pertentangan daripada sudut bacaan ayat Al-Quran disebabkan kemunculan ilmu qiraat yang telah diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya, ia akhirnya memaksa kepada tindakan Khalifah Uthman untuk membukukan Al-Quran. Maka dibentuk satu jawatan kuasa penyelaras dalam usaha pembukuannya. Pada peringkat awal, jawatan kuasa penyelaras Al-Quran itu telah membukukan sebanyak 6 buah naskah Al-Quran. Satu dipegang oleh Saidina Uthman bin Affan sendiri, manakala lagi 5 buah dihantar ke kota Basrah, kota Kufah, kota Syam, kota Madinah dan kota Mekah. Kemudiannya dicipta 2 buah naskah khas yang disalin terus daripada naskah Saidina Uthman bin Affan untuk pegangan Syekh Umar Dani dan Syekh Abu Daud Sulaiman bin Najah. 2 salinan baru itu hanya digunakan tatkala timbulnya perselisihan berkenaan teks salinan sebenar kitab suci Al-Quran serta membetuli akan keraguan dalam mushaf Al-Quran 6 buah seperti yang dinyatakan tadi. Akibat timbul dari perbezaan sebutan dan periwayatan imam-imam qiraat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ainah Hani binti Abdul Razak. Nombor kad matrik di 193-11952. Saya akan menerangkan tentang tajuk sejarah penandaan Al-Quran. Okey, sejarah penandaan Al-Quran ini sudah terdapat pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin. Semasa zaman ini belum lagi ada tanda bacaan seperti baris atas atau sukun, seperti tanda wakaf, mati, bentuk serta tanda-tanda titik koma atau dikenali sebagai tanda baca. Kerana pada waktu itu masih masyarakat lebih mudah membaca tulisan Al-Quran yang ada di kitab kuning tanpa harakat, kerana umat Islam semestinya boleh membaca dan mengenali huruf-hurufnya berdasarkan bentuk dan tanda bacaannya. Contohnya seperti huruf ta, sa, ba, nun, shin. Pada waktu itu masyarakat mengenali huruf-huruf itu tanpa mengetahui maksud terjemahannya. Segala kerisauan ini cepat diatasi agar seluruh umat Islam dapat memahami serta membaca Al-Quran. Semua ini terjadi adalah disebabkan oleh sahabat Rasulullah, tabi'in serta tabi'i dan tabi'in. Pemberian tanda baca syakal seperti titik dan harakat baru dilakukan ketika dinasti Umayyah memegang tampuk kekuasaan kekhalifahan Islam atau setelah 40 umat Islam membaca Al-Quran tanpa ada syakal. Pemberian titik dan baris pada mushaf Al-Quran terdapat dalam 3 fasa. Pertama sekali, pemberian titik baris pada mushaf Al-Quran ini terdapat 3 fasa, iaitu pada zaman Khalifah Muayyah bin Abi Sufyan. Ketika itu, Muawiyah menugaskan Abdul Aswad Ad-Dawli untuk meletakkan tanda baca seperti i'rab pada tiap kalimah dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran.
Pada fasa kedua iaitu pada zaman Abdul Malik bin Marwan, Khalifah kelima dinasti Umayyah itu menugaskan salah seorang gubernur pada masa itu ialah Al-Hajjaj bin Yusuf untuk memberikan titik untuk membezakan antara satu huruf dengan huruf lain, antara membezakan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Okay, sebagai contoh, huruf ba dengan satu titik satu titik di bawah, huruf sa 3 titik di atas. Dan seperti juga dengan huruf-huruf lain. Pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini, wilayah kekuasaan lain telah semakin luas hingga ke kawasan Eropah. Kerana kerisauan adanya bacaan Al-Quran bagi umat Islam yang bukan berbangsa Arab, maka diperintahkan untuk menulis Al-Quran ini dengan tanda bacaan seperti itu. Ini adalah tujuannya agar adanya keseragaman bacaan Al-Quran yang baik bagi umat Islam yang berketurunan Arab ataupun yang bukan berketurunan Arab. Okey, setakat itu sahaja daripada saya. Bye. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Marjah Baitul Manhijib bernama matrik D193-12139. Okey, seterusnya saya akan sambung perbahasan tentang sejarah penadaan Al-Quran. Okey, semasa pemerintahan dinasti Abbasi, diberikan tanda garis dalam bentuk dhamma, fathah, kasrah untuk mencantikkan dan memudahkan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Okey, pemberian tanda garis ni untuk mengikuti cara garis diberikan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, sebuah ensiklopedia Arab yang terkenal pada masa itu. Okey, mengikut sejarah, Khalil bin Ahmad juga memberikan hamzah, tasydid dan tanda ismam bagi ayat-ayat tersebut. Kemudian, pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, para ulama kemudian berijtihad untuk memudahkan manusia dalam membaca dan menghafal Al-Quran, terutama bagi orang selain Arab, dengan mencipta tanda bacaan tajwid dalam bentuk ismam rum. Okey, kerana mereka juga membuat tanda bulatan bulat sebagai pemisah ayat dan termasuk nombor ayat, tanda wakaf iaitu berhenti membaca, iktida iaitu memula baca, menerangkan identiti surah pada awal setiap surah yang terdiri daripada nama, tempat, keturunan, bilangan ayat dan bilangan ain. Okey, tanda-tanda lain yang terdapat dalam tulisan Quran adalah tajzi yang merupakan tanda pemisahan antara satu juz dan yang lain. Okey, dalam bentuk perkataan juz ni dan diikuti dengan penomboran dan tanda untuk menunjukkan kandungan dalam bentuk 1/4, 1/5, 1/10, setengah juz dan juz itu sendiri. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjamin Al-Quran menerusi firman-Nya yang bermaksud sesungguhnya Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah, Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu supaya engkau, iaitu wahai Muhammad, menjadi seorang daripada pemberi peringatan kepada umat Islam, iaitu umat manusia. Ia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta terang, iaitu dalam surah Al-Syu'ara ayat 192 hingga 195. Okey, Resam Utsmani ni yang mengambil sempena nama ketiga, iaitu Utsman atas jasa beliau mengikut sunnah Rasulullah. Okey, cuma yang membezakan dia tidak bertitik dan bergaris. Okey, mudah untuk memahami maknanya yang berlainan tetapi tidak terkeluar daripada maksud yang sebenar. Okey, Resam Utsmani juga untuk memudahkan bacaan dalam qiraat pelbagai, iaitu 10 jenis qiraat, dan mempersetujui 12,000 sahabat yang memperakui itulah Al-Quran yang mereka baca dengan Rasulullah SAW. Okay, umat Islam perlu memahami betapa susahnya sahabat
Usaha tabi'in meletakkan titik dan baris selain tanda panjang serta short hamzah wasal sehingga Al-Quran sampai kepada kita dalam bentuknya yang sekarang. Okey, zaman sekarang ni tidak ada masalah dan tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Banyak dah usaha yang dilakukan oleh sekolah, pihak masjid, surau, kuliah di televisyen termasuk media masa. Okey, malas sekarang boleh juga baca gunakan telefon, iPad dan komputer. Okey, dengan tanda-tanda ini, umat Islam di seluruh dunia sekarang tanpa mengira mangsa, mereka mudah membaca Al-Quran. Ini semua berkat peranan tokoh-tokoh di atas dalam membawa rakyat menjadi lebih baik, terutamanya dalam membaca Al-Quran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratil Aini binti Mustafa, nombor matrik D193120072. Saya akan teruskan pembentangan mengenai perbezaan resam Uthmani dan resam Imla'i. Apa itu resam? Resam ni dia merupakan pembentukan kalimah melalui huruf-huruf hijaiyah. Okey, kita pergi kepada pengertian resam Uthmani dan resam Imla'i. Resam Uthmani ni dia merupakan penulisan kalimah-kalimah ayat Al-Quran yang digunakan dan dipersetujui oleh Khalifah Uthman ketika proses penyalinan dan penulisan Al-Quran. Resam Uthmani ni juga dia merupakan tulisan asal Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Resam Uthmani ni juga dia digunakan oleh sahabat-sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Berbeza pula dengan resam Imla'i ni. Resam Imla'i ni dia merupakan penulisan Al-Quran berdasarkan cara sebutan perkataan. Resam Imla'i ni dia hanya digunakan untuk menulis perkataan Arab sahaja. Resam ni juga dia tidak pernah digunakan oleh sahabat bagi menulis ayat Al-Quran. Sebab resam Imla'i ni dia berlaku selepas zaman sahabat. Dia berlaku kerana resam Imla'i ni untuk memudahkan orang ramai membaca Al-Quran. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya bagi menerangkan perbezaan yang ada pada resam Uthmani dan resam Imla'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imtiaz Nabah binti Hashim, bernombor matrik D193111911. Baiklah, saya akan teruskan dengan pembentangan yang seterusnya, iaitu perbezaan resam Uthmani dan resam Imla'i. Baiklah, untuk resam Uthmani ini, penulisan Al-Qurannya adalah mengikut kaedah yang tertentu seperti hazaf, ibdal dan lain-lain lagi. Manakala untuk resam Imla'i ini, ia berdasarkan bunyi sebutan huruf. Seterusnya, resam Uthmani ini juga dikenali sebagai resam istilahi kerana ia bersandarkan kepada para sahabat yang mengumpulkan mushaf Al-Quran. Manakala untuk resam Imla'i ini juga ia dikenali sebagai resam qiyasi. Dalam resam Uthmani ini ia terdapat pengasingan kalimah, manakala untuk resam Imla'i ini tiada pengasingan kalimah. Okey, resam Uthmani ini menyatakan huruf hijaiyah secara jelas dengan penambahan dan penolakan huruf, manakala untuk resam Imla'i ini ia menyatakan huruf hijaiyah secara jelas tanpa penambahan dan penolakan huruf. Seterusnya, resam Uthmani ini tidak memisahkan lafaz pada kalimah, manakala resam Imla'i memisahkan lafaz pada kalimah sebelum kerana menjaga lafaz ketika ibda'. Slide yang seterusnya ialah kaedah resam. Kaedah yang pertama ialah hazaf. Hazaf ni ialah menggugur atau membuang huruf. Kita tengok pada contoh yang pertama daripada surah Al-Fatihah, ayat yang pertama. Pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, resam Imla'i terdapat alif selepas huruf ba. Resam Uthmani dia menggugurkan huruf alif tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, tidak terdapat huruf alif. Contoh yang kedua daripada surah Asy-Syu'ara ayat 224. Pada kalimat Al-Qawun, resam Imla'i terdapat dua huruf waw.
telah Resam Osmani dia telah menggugurkan satu huruf waw daripada kalimat Al-Qawun. Contoh yang ketiga daripada surah Al-Fajr ayat yang keempat pada kalimah Yasri. Kita dapat lihat kat sini yang pada kalimah Yasri dekat Resam Osmani ni tidak terdapat huruf ya. Kaedah ini telah membuangkan huruf ya tersebut. Kaedah yang kedua ialah kaedah ziyadah. Ziyadah ni merupakan penambahan huruf yang tidak berfungsi dan tidak dibaca. Huruf yang ditambah tu dia tidak dibaca sebab huruf tersebut ditandakan dengan huruf sukun, iaitu penambahan huruf alif, waw dan ya. Tiga huruf ni dia ditandakan dengan huruf sukun. Okey, kita tengok contoh yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 189. Wattaqullah. Dia ada penambahan huruf alif pada kalimah Allah tersebut dan alif tersebut ditandakan sukun. Okey, contoh yang kedua daripada surah Al-A'raf ayat 145. Dia telah menambahkan huruf waw pada kalimat sa'urikum. Kita tengok dekat resam imla'i. Tidak terdapat huruf waw selepas huruf alif. Resam Osmani ni dia ada penambahan huruf waw dan huruf waw tersebut dimatikan. Okey, contoh yang ketiga daripada surah Al-An'am ayat 34, penambahan huruf ya dan ya itu tersebut dimatikan pada kalimat nabai. Kalau kita tengok dekat resam imla'i ni tidak terdapat huruf ya. Resam Osmani dia telah menambahkan huruf ya dan dimatikan. Seterusnya adalah kaedah yang ketiga. Okey, baiklah. Kaedah yang ketiga ini dari segi bahasa adalah tekanan atau tolakan. Manakala dari segi istilah pula bermaksud bertutur dengan huruf hamzah. Okey, dalam kaedah hamzah ini terbagi kepada dua, iaitu hamzah wasal dan hamzah qata. Bila kita gerak kepada hamzah qata terlebih dahulu. Okey, kedudukan hamzah qata ini terdapat pada 3 tempat lah. Yang pertama adalah pada awal kalimah, yang kedua adalah pertengahan kalimah dan yang ketiga adalah akhir kalimah. Okey, kita boleh tengok hamzah qata pada awal kalimah ini pada contoh surah Maryam ayat 38, iaitu wa absir. Okey, kita boleh nampak di situ hamzah qata yang ditulis dengan su'ur alif dengan baris atas. Okey, contoh yang kedua adalah daripada surah Al-Fatihah ayat 5. Iyaka, iaitu kita boleh lihat hamzah qata ini ditulis dengan su'urah alif dengan baris bawah. Okey, yang ketiga adalah daripada surah Ali Imran ayat 36, iaitu u'iduha bika. Okey, kita boleh nampak di kalimah pada awal kalimah itu hamzah qata ini ditulis dengan su'urah alif dengan baris depan. Okey, seterusnya adalah hamzah qata yang terletak pada pertengahan ayat. Kita boleh tengok dalam contoh surah An-Nisa ayat 153. Sa'alu. Okey, kita boleh nampak di sini hamzah yang didahului dengan baris atas ditulis dengan su'urah alif. Okey, di pertengahan kalimah. Contoh yang kedua adalah daripada surah An-Nur ayat 8. Kita boleh tengok di situ wa yadra'u. Kita boleh nampak di sini di pertengahan ayat itu hamzah dhammah selepas fathah ditulis dengan su'urah waw. Baiklah, seterusnya adalah hamzah qata yang terletak pada akhir kalimah. Okey, hamzah ditulis mengikut baris dan bentuk sebelumnya. Sebagai contoh kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 176, iaitu innimra'u. Okey, iaitu ditulis waw selepas dhammah. Kita tengok pula contoh dari surah Al-Ankabut ayat 20, bada'a. Okey, iaitu ditulis alif selepas fathah. Okey, contoh yang ketiga daripada surah Al-Insyiqaq ayat 21, quri'a, iaitu ditulis ya selepas kasrah. Okey, baik. Seterusnya adalah hamzah wasal. Okey, hamzah wasal ini ditulis dengan alif sama ada didahului oleh huruf kata sendi atau tidak. Tanda hamzah wasal ini ialah dengan huruf sad diletakkan di atas huruf alif. Sebagai contoh kita boleh nampak Allahu. Kita boleh nampak dekat situ pada baris alif itu terdapat sad di atasnya. Itu adalah hamzah wasal. Baiklah, seterusnya kita gerak kepada kaedah yang keempat, iaitu badal.
Okey, badal ini adalah bermaksud pertukaran huruf dengan huruf. Okey, kita tengok pada contoh surah Yusuf ayat 32. Kita tengok pada pada ejaan asal ataupun daripada imla'i lah, iaitu la yakunanna. Okey, kita nampak di sini huruf nun itu sendiri ada 2. Tapi dalam Uthmani, dalam surah Yusuf itu sendiri ditulis la yakunanna minas saghirin. Okey? Maksudnya dekat sini diibdalkan nun itu pada kalimah alif. Okey, kita boleh nampak nun itu ditukarkan pada kalimah alif. Okey, seterusnya adalah contoh yang kedua, iaitu surah Al-Alaq ayat 15. Kita tengok dalam ejaan asal ataupun imla'i itu ditulis lanasfa'an. Okey? Tapi dalam surah Al-Alaq itu sendiri ditulis lanasfa'an bin nasiyah. Okey, maksudnya kat sini nun itu diibdalkan nun itu pada kalimah alif. Okey, nun itu ditukarkan kepada alif menjadi lanasfa'an bin nasiyah. Okey? Baiklah, sekian sahaja daripada saya dan rakan-rakan saya. Sekian, terima kasih.